Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipanjangkan usia kita sehingga ke saat ini, dan alhamdulillah kita boleh berusaha, berikhtiar, beramal untuk menambah amal kita sebagai bekalan untuk negara akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan kita akan berubah daripada satu keadaan yang baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan memperkatakan satu tajuk, iaitu kebangkitan Islam sejagat bermula dari Nusantara, Malaysia dan Indonesia, yakni Timur atau Timur Jauh. Sekali lagi saya suka menyebutkan bahawa tajuk yang akan saya perkatakan, yang akan kita kongsikan pada hari ini adalah kebangkitan Islam sejagat bermula dari Nusantara, iaitu Malaysia dan Indonesia, atau disebut sebagai Timur. Pertama-tamanya, kita pergi kepada golongan atau sebahagian daripada masyarakat di Nusantara ini yang tidak yakin. Yang tidak yakin bahawa kebangkitan Islam itu berlaku atau bermula dari Nusantara, bermula dari Asia Tenggara. Ramai yang tidak yakin, ramai yang tidak percaya. Bahkan mereka percaya Islam itu akan bangkit bermula daripada negara sebelah Timur Tengah, daripada negara Arab, daripada Turki dan sebagainya. Maka di sini saya ringkaskan kenapa mereka berkata demikian, atau kenapa mereka ini tidak yakin yang Islam itu di akhir zaman akan bangkit daripada sebelah timur di bahagian Nusantara, Asia Tenggara ini. Yang pertama, saya ringkaskan yang mana perlu saya buat pencerahan, saya akan panjangkan poin atau hujah tersebut. Yang pertamanya, ramai yang mengkaji secara tidak serius. Ramai yang tidak mengkaji secara serius dan mendalam. Itu yang pertama. Buat lebih kurang sahaja. Yang kedua, kebanyakan daripada mereka ini terpengaruh dengan faktor lahiriah. Contohnya, dulu mereka melihat bahawa Iran ni, suara-suara Iran begitu hebat, begitu dahsyat, begitu panas, lalu mereka menyokong Iran. Kemudian Osama bin Laden, kemudian berpindah kepada Saddam Hussein, sekarang berpindah kepada Presiden Turki Erdogan, dan seterusnya lah. Jadi di sini nampaknya kita ni, ataupun sebahagian daripada kita ni terpengaruh dengan faktor-faktor lahiriah, tanpa mengambil kira faktor yang lebih global, lebih menyeluruh. Yang ketiga, terpengaruh dengan ajaran dan pendekatan Salafi moden, atau lebih makruf dikenali dengan Wahabi. Di mana golongan-golongan Wahabi ini, mereka ini mengkaji hadis-hadis akhir zaman, terutamanya yang berkaitan dengan Imamul Mahdi, yang berkaitan dengan Fatah Atawi, lalu mereka menyimpulkan bahawa status hadis tersebut adalah dhaif ataupun maudhu', yang sahih hanya sedikit saja, yang hasan hanya sedikit saja. Jadi golongan ini tidak serius. Kalaupun mereka mendapati bahawa hadis berkaitan dengan Imamul Mahdi itu adalah yang sahih, maka sepatutnya mereka ini mengkaji, kerana Imam Mahdi itu adalah penyelamat, tokoh dunia yang akan zahir. Sepatutnya mereka mencari di mana jemaah kebenaran yang berkaitan dengan Imamul Mahdi. Tapi mereka ni lebih kepada sibuk untuk mencari status hadis, untuk menyebutkan bahawa hadis ini dhaif dan maudhu'. Akhirnya mereka ini menolak
keyakinan terhadap Imamul Mahdi dan kezahiran Fatah At-Tamimi. Yang keempat, kerana mereka ini melihat atau menilai bangsa Melayu ini, yang di sebelah timur disebut Melayu ini, rumpun Melayu ini yang terkandung di dalamnya terdiri daripada bangsa Jawa, iaitu Banjar dan lain-lain yang dimaksudkan dengan kategori Melayu tadi. Jadi mereka melihat bahawa bangsa Melayu ini lemah, malas, suka bergaduh, ekonomi pun lemah, tentera pun tak kuat. Jadi mana mungkin Islam akan bangkit daripada sebelah timur. Yang seterusnya, mereka terlibat dengan sistem yang ada sekarang dan mereka yakin bahawa dengan sistem yang ada sekarang ini mereka boleh melakukan sesuatu, mereka boleh merealisasikan Islam yang sebenar sebagaimana yang diistilahkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi mereka menganggap bahawa sistem yang ada sekarang tanpa mereka menyedari bahawa sistem yang ada sekarang ini adalah sistem musuh, ajidah musuh. Bila sebut musuh, tentulah mereka ini mempunyai matlamat yang buruk terhadap umat Islam. Yang keenamnya, pada pengamatan mereka, pada pengamatan umat Islam di Nusantara, di Asia Tenggara ini, mereka tidak melihat ada tokoh, ada superhero pada pandangan kacamata mereka. Tak ada tokoh yang benar-benar menonjol. Dan yang seterusnya, yang ketujuh, mereka tidak yakin. Saya boleh katakan mereka tidak yakin dengan kuasa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menjadikan sesuatu bangsa itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia orang yang bertakwa. Tidak lebihnya orang bangsa Arab, tidak lebihnya bangsa Arab ke atas orang ajam melainkan takwa. Jadi makna di sini kalau mereka faham bahawa siapa sahaja asalkan dia bertakwa, maka Allah akan muliakannya. Allah akan muliakan sesuatu bangsa itu di atas dasar takwa. Jadi kalau begitu, makna tidak mustahil bagi bangsa Melayu yang di Nusantara ini akan dinobatkan sebagai satu bangsa yang mulia di akhir zaman. Tetapi bukanlah di sini merujuk kepada pemimpin-pemimpin politik yang mana mereka ini menjatuhkan di antara satu sama lain. Kemudian seolah-olah mereka ini yang tidak yakin bahawa Islam akan bangkit daripada timur, daripada Nusantara ini, kerana seolah-olah mereka ini tak jumpa hadis, tak jumpa hujah, tak jumpa bukti bahawa Islam akan bangkit daripada timur. Sedangkan kalau mereka baca kitab-kitab hadis akhir zaman, mereka akan mendapati di sana bahawa sebenarnya terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kebangkitan Islam dari timur yang menyebut tentang kezahiran Al-Mahdi, juga kezahiran Fatah At-Tamimi sebagai wazir Al-Mahdi. Yang seterusnya mereka ini tidak kenal, tidak tahu, contohnya berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Sebelum ini mereka terlalu jarang, mungkin tak pernah mendengar Fatah At-Tamimi. Lalu mereka menganggap ini satu benda yang karut, satu perkara yang tak masuk akal, satu perkara yang direka-reka. Yang seterusnya, kerana pemikiran bangsa Melayu ini, sehingga mereka mengatakan takkanlah Melayu, takkanlah Al-Mahdi, Imamul Mahdi itu daripada Nusantara. Sepatutnya daripada Arab. Itulah gambaran dia punya persepsi pemikiran mereka, cara mereka berfikir. Mereka tidak melihat siapa pun sebenarnya boleh menjadi pemimpin yang baik, yang bertakwa, asalkan menepati ciri-ciri yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka melihat walaupun kita ketahui bahawa bangsa Arab hari ini telah mengalami satu keadaan yang begitu gawat, begitu lemahnya bangsa Arab, sehingga Nabi menyebutkan mafhumnya bahawa bangsa Arab di akhir zaman itu telah punah, telah rosak. Jadi sehingga kan di Syria tu dikatakan bahawa pemimpinnya berfaham Syiah, di Iraq juga pemimpinnya berfaham Syiah. Jadi kita lihat negara-negara lain, pada adatnya, pada lahiriannya, tak mungkin mereka akan bangun sebagai satu superpower yang akan menguasai dunia. Dan akhirnya saya menyimpulkan bahawa mereka ini yang tidak yakin Islam itu akan bangkit daripada timur, saya menyimpulkan bahawa mereka itu belum lagi, bukan tidak akan, tapi belum lagi buat masa ini mendapat hidayah dan taufik. Kerana hidayah dan taufik itu mahal sebenarnya. Jadi insya-Allah
Masa akan datang, mungkin sekarang belum sampai masanya, dan masa akan datang kita doakan kepada golongan, kepada mereka-mereka yang tidak yakin bahawa Islam itu akan bangkit daripada timur. Mudah-mudahan direzekikan dengan hidayah, direzeki dengan taufik. Mereka akan yakin bahawasanya Islam akan bangkit nanti daripada Asia Tenggara, daripada Nusantara, daripada timur, yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW.